Bertemu kembali dan seterusnya kita ingin melihat kepada perusahaan sosial. Umum tahu peranan perusahaan sosial adalah untuk melakukan perniagaan, mendapatkan keuntungan dan juga menambah nilai kepada komuniti di sekeliling. Tanggungjawab kepada komuniti sekeliling ini meningkat terutama ketika pelbagai tempoh PKP yang sudah bermula sejak tahun lepas berikan kesan kepada kumpulan berpendapatan rendah. Kita ingin lihat kepada reaksi perusahaan sosial kepada pelan pemulihan yang diumumkan Perdana Menteri pada Selasa, pelaksanaan Belanjawan 2021 dan juga pelan rangsangan yang diumumkan sebelum ini. Kita juga akan ingin ketahui perubahan yang dilihat mereka kepada komuniti yang dibantu mereka ketika total lockdown ini. Kita bersama dengan 3 individu pengasas dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Komuniti Tukang Jahit Yap Suyi, pengasas dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Drop and Wash Zarina Ismail dan juga pengasas Masalah Wheels Kohan Pati. Dan pertama sekali kita mulakan dengan pelan pemulihan. Saya tanya ini kepada semua anda pada hari ini berdasarkan kepada pelan pemulihan diumum Perdana Menteri, adakah anda melihat strategi dan juga kepimpinan yang jelas dalam pelaksanaan untuk pembukaan kembali ekonomi dan juga sosial secara penuh pada November dan Disember ini? Dari segi pelaksanaan dan juga perinciannya, apa yang perlu lebih jelas? Kita mulakan dengan Suyi dulu. I rasa dengan plan pemulihan, memang ia ada satu plan on the long term. Tapi sekarang yang plan segera sekarang yang dibuat oleh Perdana Menteri memang bagus kerana it's to solve the current issue. Tapi I rasa there is more to do because perusahaan sosial, kita orang yang turun padang, kita tahu apa yang masalah-masalah yang berlaku kepada beneficiaries di merata-merata tempat. So it's memang bagus kerana now dengan sektor government, sektor private dengan sektor social enterprise kita dapat bekerjasama. Dan Zarina, adakah ini memudahkan Drop and Wash untuk merancang untuk 6 bulan akan datang dan juga bagaimana untuk menjalankan perniagaan sama ada akan dibuat pelaburan, pengembangan dan juga aliran tunai dan untuk membantu kumpulan yang dibantu? Selamat pagi Rizal, Assalamualaikum semua. Ya, Rizal, sebenarnya kami telah menjangkakan pembukaan ekonomi ini tidak akan berlaku dalam sekelip mata. Semenjak tahun lepas lagi, saya telah menjangkakan bahawa ini akan berlaku dan akan buka selama mungkin lagi 2 tahun daripada tahun lepas. Jadi kami telah melakukan apa yang terbaik buat masa ini untuk menjalankan kelangsungan perniagaan dan juga untuk pekerja-pekerja kami yang terdiri daripada golongan-golongan terpinggir, golongan B40 yang di bawah sekali. Jadi ketika ini memang satu kerisauan terhadap kami kerana kami telah bertahan selama setahun ya Rizal, setahun setengah sekarang, dan untuk menjalankan lagi 6 bulan walaupun kami sebagai essential services, as a full service laundry we are essential services, tetapi supply chain kami itu hotel dan individual dan corporate dan sebagainya, kebanyakan mereka tutup, dan kita tidak boleh mendapatkan pendapatan revenue what we used to enjoy before this. Sebelum ini kami boleh menggajikan seramai 30 hingga 40 beneficiaries sekeliling kami ya. We are in Kampung Baru, tapi sekarang kami telah turun kepada 14 orang sahaja. So you can see how it actually affected us today. And of course, we need all the support. Kami perlukan pertolongan, bantuan dan kerjasama daripada pihak kerajaan melalui grant, melalui CSR punya bajet, dengan corporate, ada individual yang berkemampuan dan memerlukan perkhidmatan kami. Dan perlu diingatkan, kami sebagai perusahaan sosial, kami bukan menjalankan perniagaan semata-mata. Kami membantu komuniti, kami membantu vendor-vendor mikro, kami membantu social enterprise lain juga. Jadi the impact that yang kami lakukan sekarang ni bukan hanya untuk menjalankan perniagaan kami sahaja, tetapi untuk supaya some of them adalah golongan daripada yang baru keluar daripada rehab, yang daripada lock up, yang single mother, golongan PPR, yang
budak-budak yang terpinggir, yang tak nak kerja, kami panggil balik. Jadi ini semua sangat terkesan kepada kami. Jadi we don't know what we're going to do, but we have just got to survive. Kita tak ada choice lah, kita kena juga survive. Macam mana kita survive tahun lepas, kita perlu survive sekarang juga, ya. Dan Kuhan, Zarina bercakap berkenaan dengan survival dengan izinnya, ya Kuhan, ya. Tempoh peralihan 6 bulan ini, saya tahu ada pelbagai peringkat pembukaan ekonomi dan juga pembukaan aktiviti ekonomi sehinggalah kepada pembukaan penuh pada sekitar November ataupun Disember. Daripada segi clarity, kejelasan tersebut dan juga daripada segi perincian pelaksanaan itu, adakah Kuhan melihat ada kejelasan yang diinginkan setelah pelbagai tempoh PKP dan juga tempoh total lockdown yang dilakukan sebelum ini? Adakah Kuhan dan masalah Wills boleh bersedia untuk buka dalam tempoh-tempoh akan datang dengan lebih luas lagi, Kuhan? Alright, terima kasih Saudara Rizal. So daripada mengatakan ia adalah satu plan, saya lagi suka mengatakan ia adalah satu pernyataan sahaja. Because kalau lihat daripada segi perincian, kita dari sektor restoran, restoran, sebelum ni kita banyak mematuhi SOP. Okay, sejak tahun dah lebih setahun lebih. Tetapi kita lihat banyak perubahan dari segi SOP, tiba-tiba boleh buka, tiba-tiba tak boleh buka, tiba-tiba 2 orang boleh duduk, tiba-tiba 2 orang tak boleh duduk. So memang banyak perubahan yang kita lalui. Tapi bila kita dengar mengenai plan pemulihan negara yang akan di-announce, apa yang kita jangkakan, ya ada satu perincian di mana bila kita boleh buka, okay, ada apa plan yang kita akan ada daripada staggered in terms of bila kita boleh buka, berapa ramai yang boleh buka, and then lagi details in terms of siapa yang boleh operate in terms of economy, because banyak juga ekonomi yang terjejas bila kita lihat is entire supply chain yang support ekonomi our restaurants, right? So overall dalam pelan pemulihan ni kita boleh lihat 2 faktor. Satu ialah purata kes harian. Yang ni purata kes harian memang bergantung kepada masyarakat umum lah. Kalau kita patuhi SOP, nombor ni akan turun. Tapi nombor ni juga banyak faktor in terms of berapa banyak kita tengah testing, berapa ramai yang kita test. Itu adalah faktor-faktor yang very general. Okay? Yang kedua ialah kadar vaksinasi. Yang ni adalah satu masalah besar because yang ni kita dari sektor ekonomi tak boleh kontrol because dah banyak birokrasi dalam kadar vaksinasi ni, di mana walaupun perusahaan sosial juga ada menyatakan hasrat mereka untuk membantu dalam vaksinasi ni, untuk kita ada banyak beneficiaries. Setiap perusahaan sosial ni hampir 100, lebih 100, 200 golongan pemanfaat, tetapi birokrasi terlalu tinggi. So kadar vaksinasi ni something that kita tak boleh kontrol. So kalau kita lihat 2 faktor ni, memang dari segi pelan pemulihan masih blur, masih daripada segi perincian pun saya rasa sektor ekonomi ini masih terpilu, menjangkakan apa yang akan berlaku untuk bulan-bulan yang akan datang. Dan Kuhan, kita teruskan dengan Kuhan, ya. Perkembangan terkini belanjawan 2021 untuk perusahaan sosial, dari segi pelaksanaannya, adakah ia berjalan dengan lancar dan adakah perusahaan sosial mendapat manfaat daripada apa yang diumumkan dalam belanjawan 2020 tersebut? 2021. Okey, so terima kasih Saudara Rizal. Yang pertama sekali saya nak sentuh mengenai sokongan kerajaan daripada sektor keusahawan sosial. Tahun 2018 bila kita start advokasi untuk perusahaan sosial ni, kita dapat peruntukan sebanyak 10 juta, something to start off with kan. Dan dalam beberapa tahun ni sampai 2021 hampir 4 kali ganda peruntukan yang diberikan. So memang yang tu sesuatu yang amat dibanggakan, yang boleh kita shout out loud dekat international that yang kerajaan Malaysia membantu sektor perusahaan sosial dan juga pemampanan matlamat SDGs. Tapi kalau kita lihat dari segi implementation dan juga dari segi penyaluran dana ni memang amat perlahan, banyak birokrasi. Sebagai contoh, tahun lepas kita umumkan penjana sebanyak 10 juta ringgit. Daripada media sosial kita dapat tahu dalam bulan April hanya 35% sahaja yang diperuntukkan kepada keusahawan sosial, iaitu selepas 9 bulan pengumuman. That means hampir 10 bulan hanya
35% sahaja diperuntukkan. So perusahaan sosial memang struggle continue to survive kan. Yang kedua, kalau kita lihat 20 juta diumumkan untuk pembangunan keusahawanan sosial. Yang ni pun kita tak tahu ke mana 20 juta ni pergi. Dari segi pengumuman ada, tetapi apakah plan? Adakah yang ni akan jadi something yang relevan untuk sektor keusahawanan sosial untuk menggunakan? Yang ni tiada plan. Sebarang plan pun kita tidak tahu dan tiada engagement, tiada pengumuman daripada agensi pelaksana. Yang ketiga, kalau kita lihat 20 juta diperuntukkan untuk perolehan impak kerajaan. Selepas hampir 6 bulan dalam tahun 2021, baru kita meluluskan 11 perusahaan sosial dalam perolehan ini. Yang actually kalau kita lihat daripada segi peratus, hanya 3% daripada 414 perusahaan sosial yang berdaftar di agensi pelaksana. So kalau kita lihat 3%, lepas tu hanya 5% yang mendapat bantuan geran dan kita lihat hanya 35% yang mendapat dana daripada peruntukan. So kita lihat banyak proses birokrasi, nombor satu. Nombor dua, kita lihat banyak tiada sense of urgency. Dah hampir setahun lebih. I think yang paling last kali kita bincang dengan saudara Rizal adalah bulan Disember mengenai sektor perusahaan sosial dan bajet yang diperuntukkan. Tetapi tiada sense of urgency untuk usahawan-usahawan untuk memberi bantuan ni kepada usahawan-usahawan sosial. Bukan seperti yang agensi macam Perkeso, bantuan diberikan cepat. So kita dapat membantu beneficiaries untuk terus bekerja dengan kami. Saya tahu ada dalam perbincangan kita, adakah jelas kementerian manakah yang bertanggungjawab ke atas perusahaan sosial ketika ini, sama ada MIDAC ataupun MOSTI, kerana ada geran yang diletakkan di bawah MOSTI, tetapi ini adalah sebahagian daripada PKS dan juga usahawan kan. Jadi bagaimanakah pembahagian tersebut dan juga kepada siapakah permohonan bantuan tersebut dilakukan? Adakah ini sesuatu perkara yang mungkin mengelirukan bagi perusahaan sosial? Okey, yang ni dah jadi macam lagu rap dah. Ke sana ke sini, ke sana ke sini. Sebelum ni kalau kita lihat 2018 memang banyak kerja kita buat untuk memastikan perusahaan sosial ini di-anchor. Ada anchoring ministry iaitu Kementerian Pembangunan Usahawan. Lepas tu pada tahun 2020 bila ada sedikit pertukaran, sekarang kita dihantar balik ke MOSTI tetapi tiada sebarang engagement. Tetapi kita lihat kementerian dari menteri, timbalan menteri, KSU dan juga pegawai-pegawai MIDAC, mereka masih engage perusahaan sosial, mereka masih engage keusahawanan sosial, tetapi bajet bukan di bawah kementerian mereka. So mereka pun tidak dapat membuat banyak. So itu adalah something yang kita kena urgently address because yang ini adalah satu structural support. Kalau tidak diperkukuhkan, memang dari peringkat akar umbi 400 lebih perusahaan sosial di sini tidak tahu di mana anchoring ministry. Kalau kita lihat untuk sektor perusahaan sosial, kita banyak juga membuat kerja-kerja keusahawanan. So memang relevan untuk continue di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan. Seperti tadi CEO SME Bank mengatakan banyak juga ekosistem yang support di bawah MIDAC. Tetapi yang ni peralihan ni dah hampir 6 bulan. Dah 6 bulan kita tunggu dan 6 bulan kita pun tidak pasti. Tiba-tiba kita dikatakan di bawah MOSTI, tiba-tiba kita lihat proses akreditasi ni di bawah MIDAC. So peralihan ini perlu diperkukuhkan secepat mungkin dan juga peruntukan atau penyaluran dana perlu dipercepatkan supaya kita tidak melihat perusahaan sosial tutup seperti organisasi-organisasi lain. Kalau lihat dari segi negara lain, perusahaan sosial dah memainkan peranan yang lebih penting dalam vaksinasi, dalam pembangunan GDP. Tapi dekat Malaysia ni kita masih ke sana ke sini dengan kementerian dan juga peruntukan dana. Dan Kuhan, Zarina serta Sui, kita akan berhenti berehat seketika. Selepas itu saya ingin melihat kepada perkembangan komuniti yang anda bantu, beneficiaries tersebut dengan izinnya. Saya tahu sebentar tadi Zarina ada menyatakan bahawa jumlah pekerja dikurangkan daripada 40 ke 14. Kemudian dalam perbincangan kita, Sui, sebelum ini, kita bercakap tentang bagaimana procurement tersebut penting untuk memastikan bahawa perusahaan sosial tidak bergantung kepada CSR saja, namun mempunyai aliran tunai yang konsisten sepanjang tempoh ini. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.
Bertemu kembali kita bersama dengan 3 pengasas dan juga ketua pegawai eksekutif perusahaan sosial ketika ini, iaitu Yap Su Yi, pengasas dan juga ketua pegawai eksekutif komuniti tukang jahit, pengasas dan juga ketua pegawai eksekutif Drop and Wash Zarina Ismail dan juga pengasas masalah Wheels Kuhan Pati. Kita ingin teruskan dengan Yap Su Yi. Su Yi, kita bercakap berkenaan dengan perusahaan sosial dan juga bagaimanakah kesan beneficiaries apabila kita memasuki tempoh total lockdown ini. Dan mungkin Su Yi boleh jelaskan kepentingan proses procurement tersebut daripada perniagaan-perniagaan besar kepada perusahaan sosial. Tentunya ini terjejas pada tempoh ini dan juga apakah kesannya kepada beneficiaries yang dibantu oleh komuniti tukang jahit, Su Yi? Okay. Komuniti tukang jahit kita satu social enterprise yang menolong golongan B40, wanita B40 untuk menjahit dari rumah, dan kita buat barangan seperti corporate gift. So bila ekonomi terjejas, banyak there's a rolling snowball effect. Kerana bila ekonomi terjejas, tak ada order. Bila tak ada order, beneficiaries kita tiada earning power anymore. So when this happens, seperti yang dikatakan oleh Puan Zarina, kita juga sama. Bila starting of the year, kita ada 70 B40, golongan B40 wanita yang boleh bekerja dengan KTJ. Tetapi sekarang hanya 30 dan semakin rendah because sekarang ekonomi terjejas. Banyak big sektor-sektor syarikat yang besar dulu ambil order dengan procurement. So secara procurement, barulah social enterprise seperti kita dapat jadi sustainable. I think the main key point of social enterprise is that we have to be sustainable. Tidak semestinya selalu kita bergantung kepada CSR funds because CSR funds sooner or later will deplete. Tetapi jika kita social enterprises, we focus on sustainability, kita cari cara macam mana kita boleh earn an income for the beneficiaries through businesses. So dengan social enterprise, we are definitely in very important right now because kerana in the end of the day, budget-budget yang dikeluarkan akan habis. It's a short-term effect. We are looking for a long-term solution right now. So dengan tu, definitely the SMEs play a role as well. But because of the economy yang terjejas, it's affecting almost everyone, even down to the ground. So yeah, we need a faster urgency. Tetapi bagaimana Su Yi melihat kepada kesannya kepada beneficiaries ini? Adakah daripada 70 kepada sekitar 30, tentunya mereka yang sukar untuk dibantu, kualiti hidup mereka berkurangan pada tempoh lockdown dan juga pada tempoh PKP ini? Ya, memang. Saya pun baca satu report dari UNICEF. Mereka katakan RM20 secukup RM20 dapat feed the family for one day. So imagine how the quality of life has been brought down kerana terjejas kan because of the economy, because of COVID and because of the lockdown. Seperti yang satu contoh yang saya nak bagi is that KTJ sebenarnya kita fungsi secara ibu-ibu dan penjahit kita akan datang kepada center, ambil barang, balik rumah jahit. That's the whole point. Mereka boleh kerja dari rumah. Tapi dengan MCO, no logistics can happen. Mereka tak boleh datang, tak boleh cross lebih dari 10 km. So sekarang earning power mereka terjejas juga. So KTJ seperti social enterprise, kita cuba, we try our best to pay for that and even cover that cost. But eventually it's about sustainability. So it's affecting everyone and we try our best. Macam mana kita boleh dapat lebih order supaya kita boleh support more beneficiaries. Because if let's say RM20 is a benchmark, we can help more than we can together. Dan Zarina, 40 ke 14 beneficiaries ya, tentunya ini adalah dengan izinnya heartbreaking untuk Zarina ya, kerana ini adalah komuniti yang perlu dibantu. Bagaimana mungkin polisi boleh digubal untuk melihat secara spesifik apa yang perusahaan sosial ini lakukan untuk membantu mereka agar mungkin kerajaan tidak perlu lihat kepada bantuan yang kepada kumpulan ini kerana mereka ingin mencari wang melalui pekerjaan. Tentunya ini satu perkara yang boleh difikirkan oleh penggubal polisi kan? Ya, Rizal, sebenarnya macam tadi Kuhan cakap kan, PSU dijalankan dengan secepat mungkin, tetapi bantuan kepada social enterprise masa ini amat perlahan dan the bureaucracy is a lot. Kita sebenarnya kadang-kadang terpaksa untuk menunjukkan satu pelan kepada some agency yang offer to us for dana, benda-benda yang kami tak perlu sekarang.
what is it that we need now? We need to be sustainable. At the moment sekarang, purchasing power has been reduced from the public at large. Even corporates pun dah tak ada demand sekarang ni. Ya, jadi kami juga bergantung kepada some yayasan and some public link and government link companies. Jadi mereka harus menukar cara perolehan dana tersebut kepada kami supaya lebih praktikal, not only beautiful on a pitch deck sahaja, dan tetapi dalam realitinya tak berlaku. Jadi they have to come down to the ground and listen to us why we need the funds now, like yesterday in fact, bukan like 6 bulan kemudian. By the time 6 bulan kami pun dah bungkus. Sekarang ni as an essential service kami masih boleh bertahan. It's better than nothing. What about those people yang di kampung-kampung, di Langkawi, di Pahang? We have social enterprise di seluruh Malaysia. Yang di Sarawak, they cannot berkembang sekarang ni. What are they going to do? Zarina, kalau dibungkus social enterprise ini, kalau berhenti beroperasi, apa kesan pada komuniti di sekeliling mereka? Yeah, not only our workers, like I said tadi. Our workers come from the B40 community yang di bawah sekali. Maksudnya mereka tak ada tempat tinggal. Kita sendiri ni sebagai drop and wash, saya ada setiap tempat outlet saya ada tempat tinggal untuk mereka. Because I do not want them to go back to the at the moment right now. Jadi kita bukan saja upskill, kita jaga macam keluarga. Okay? Jadi kalau kita tutup bungkus, imagine what's going to happen to them. Jadi we cannot afford to close. Jadi dan community keliling kita seperti micro vendor dan social enterprise yang kita support, dan juga community yang kami bantu seperti memberi food aid, memberi meal pack, memberi grocery pack. They still come back to us. Mungkin some funder at the moment sekarang bagi tahu, you have to be sustainable. You have to be sustainable. Of course, kita dah sustainable selama 12 tahun, Rizal. Sekarang ni waktu pandemik, macam mana lagi kita nak fikir lagi 6 bulan ni dalam proses pemulihan ni nak dipulihkan lagi sekarang ni. So we have got, we really need the policy makers to change their mindset right now so that they can actually salurkan bantuan kepada kami secepat mungkin supaya kami dapat membantu komuniti sekeliling kami, bukan sahaja komuniti di bawah naungan kami tetapi di sekeliling kami. If you come to our center dekat Kampung Baru, you will have people queuing up, coming up to see. Diorang tak boleh nampak muka saya datang tau. Kalau dia nampak ni dia tahu saya akan bawa makanan ke apa ke. Diorang dah nampak lori beras datang ke, because we have been giving out all over, and our WhatsApp 0162280444 is a hotline now, bukan saja untuk semata-mata untuk nak angkat baju, nak pick up baju ataupun nak pergi pick up kasut ke, cuci apa-apa ke, tetapi juga untuk refugee, untuk B40, dan kami mempunyai network di seluruh Malaysia, ya. Bukan saja terhadap social enterprise sebagai full service laundry, kami mempunyai network di seluruh Malaysia. Sekiranya saya mempunyai permohonan komuniti daripada kepala batas, kami mempunyai network di sana. So just imagine, if the bantuan saluran datang kepada kami, kami tahu bagaimana untuk menyalurkannya kerana kami berpengalaman, kami mempunyai manpower, kami mempunyai space, kami mempunyai network. Kami perlu bantuan untuk menyalurkan kepada komuniti. Just imagine kalau kami tidak dibantu, komuniti kami macam mana mereka nak survive, Rizal. Okey. Dan Kuhan, saya selalu berkatakan berkenaan dengan tempoh pandemik, total lockdown ini, segalanya harus dipermudahkan. Mudahkan untuk rakyat di luar sana memohon bantuan, mudahkan untuk perniagaan mendapatkan bantuan. Proses memudahkan syarikat seperti Drop and Wash dan juga KTJ untuk dapatkan bantuan dan dana yang telah ditetapkan. Kenapa proses pemudahkan ini sukar berlaku untuk social enterprise mendapatkan dana yang telah pun ada dan diperuntukkan?
Okey, so Rizal, yang pertama sekali saya lihat panelis-panelis atau pemimpin-pemimpin atau penggubal dasar yang tengah memantau dana ini tidak mempunyai, bukan semua tetapi banyak yang tidak mempunyai the feel of akar umbi macam Puan Zarina kata kan, the feel of akar umbi. Akar umbi ni sekarang kita fokus on surviving on lives, sustaining lives. So bila lihat macam yang Puan Zarina katakan, masalah wil sehingga kini selama setahun lebih dah agihkan sehingga 31,000 pack makanan. So yang tu pun menunjukkan banyak desire atau banyak struggles kat peringkat akar umbi. And ini bukan sesuatu yang kita boleh lihat atas kertas kerja yang cantik yang very rightly put oleh Puan Zarina, yang it's not a beautiful paper, and satu perkataan yang banyak di abuse untuk dana ni is sustainability. Kalau social enterprises bukan sustainable, kita tidak akan beroperasi hingga hari ini. Dah hampir 14 bulan, dah hampir 16 bulan sejak PKP pertama, kita masih sustainable. Tetapi kalau dari segi duduk dekat office yang aircon and then kita nak buat decision atau buat keputusan untuk masyarakat yang tengah struggle untuk letak makanan atas meja untuk keluarga mereka tersendiri, memang itu adalah amat kritikal lah, amat membimbangkan juga saya boleh katakan. So that is yang pertama. Yang kedua is kelangsungan perniagaan. Biasanya yang duduk yang tengah review ni, mereka mungkin tak pernah jalankan perniagaan lah, because setiap hari ni kita kena ingat, saya setiap hari kena ingat pula dari dalam 25 pekerja yang saya ada, dia punya family macam mana nak sustain. Kalau saya nak pergi kerja next day, nak bagi tahu dia punya pekerja yang hari ni okey, kita tidak lagi dapat sustain atau bayar you punya gaji, you kena balik. Lepas tu macam mana dia akan bagi tahu dia punya family pula? So yang ni kelangsungan perniagaan. Kita ada ekosistem dekat Malaysia, kita ada dana prihatin, penjana dan juga pemerkasa. Semua dana ni sudah diumumkan, tetapi birokrasi yang actually tengah slow down the entire process. Okay. So that's why yang ni adalah something yang juga kita akan bawakan kepada Majlis Tindakan Ekonomi supaya pihak atasan juga akan mendengar apa masalah yang kita hadapi di peringkat akar umbi. Memang peruntukan ada, memang sokongan kerajaan ada, tetapi birokrasi tengah slow it down entirely. Dan Sui, saya ingin akhiri dengan 2-3 soalan terakhir untuk Sui dan juga Zarina. Sui, apakah aspirasi pekerja ini, apakah aspirasi beneficiaries, komuniti yang dibantu ini? Adakah mereka ingin bantuan ataupun adakah mereka ingin bekerja untuk memastikan bahawa mereka boleh membantu keluarga mereka dengan dengan izinnya bermaruah? I rasa dengan bermaruah kerana I bagi satu contoh, satu story yang saya sangat suka. One of our beneficiary, dia ada 5 anak tapi dia punya husband dah lost the job kerana dia because of MCO. Tapi dengan the earning yang dia boleh bawa lebih daripada 300 seminggu dengan kerja dengan KTJ, dia dapat letak makanan atas meja. So it gives her that sense of entitlement that she can also help the family. So memang in the end of the day, I guess there is a gap. So just nak tambah satu is that kerana sekarang sektor government sekarang menolong SE, dan SE sekarang we are the ones that are down to the ground that knows how to help beneficiaries. Tetapi what about the sektor syarikat besar? So we are also thinking like, could it be that with the syarikat untuk menolong SE dengan perhaps a double deduction to be given incentivized the sector of the syarikat besar. Kerana with an incentive, there's a possibility that syarikat-syarikat besar akan menolong, and they instead of comparing prices selalu nak murah, mereka boleh datang untuk membantu social enterprise kerana it gives them a benefit, right? So perhaps this is one of the policy that could perhaps be something that can change and also help the economy get better faster. Jadi procurement lebih penting lebih baik daripada CSR, ya, Sui? Is something more sustainable. Kita nak tengok kepada plan yang boleh long term. Okay. Kita tak nak something short term. Dan Zarina, berapa lama Zarina boleh tahan membantu mereka ini tanpa bantuan dan juga sokongan daripada kerajaan yang lebih mampan dan juga lebih berjangka panjang? Berapa lama aliran tunai Zarina ada untuk terus bantu mereka ini?
Well, saya tak malu kalau saya nak cakap kalau mungkin at the moment now we are running on deficit. Okay. Tapi kami terpaksa juga berterusan juga dalam masa 3 dan 6 bulan ni. It's very critical time for us. Dalam masa yang kritikal ni, kita masih membayar tax, Rizal. Sepatutnya kerajaan mungkin boleh membantu kami juga menukar polisi untuk kami sebagai social enterprise juga dapat tax rebate. Not only the donors that provide to us, but also us as a social enterprise to get tax rebate. So dalam keadaan yang kekangan tersebut ni, kami juga membayar tax. Dan we did not manage to reduce our tax only up to 15%. Walaupun kita punya estimation tax tu sebenarnya reduction dia more than 15%. But maksimum kita dapat 15% saja. Sebab jadi dalam 6 bulan ni sangat-sangat kritikal. Jadi we have to do all our capability dalam apa cara segalanya untuk kami cut cost supaya kami boleh bertahan sehingga 6 bulan yang Tan Sri Muhyiddin cakap sekarang ni. Segala-galanya is happening in September. So sekarang ni all our supply chain, our support system yang support kami selama ni, ada mereka tutup ataupun mereka tak bagi order lagi, tak datang dan people are now preserving their cash, Jadi we also have to make good within these 3 months to 6 months. Jadi kalau tidak, as it is now, kita pun dah banyak tutup kedai kita, outlet kita juga. Mana yang tak mendatangkan pendapatan atau at total loss or what not, we have to really cut down. Jadi sekarang ni dalam masa 3 bulan ke 6 bulan ni kita mungkin survive, tapi kita terpaksa berhati-hati dan do a lot of cost reduction, dan we have to reduce our activity on the ground to help more people. Walaupun kita boleh membantu, tapi we can see that it's going to reduce because the help is lesser, dan walaupun tanpa sokongan kerajaan, kita masih boleh membantu komuniti kami sendiri. Di sekeliling tu mungkin susah sikit, walaupun kita boleh, tapi susah sikit lah. Ya. Terima kasih pengasas dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Drop and Wash Zarina Ismail, pengasas dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Komuniti Tukang Jahit Yap Suyi, dan sebentar tadi pengasas Masalah Wills Kuhan Parti membincangkan berkenaan dengan nasib perusahaan sosial di tengah tempoh total lockdown dan juga komen berkenaan dengan pelan pemulihan yang diumumkan oleh kerajaan. Teruskan bersama kami di Astro Awani ketika kami membincangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan pelan pemulihan tersebut, apakah yang baiknya dan juga apakah yang boleh ditambah baik. Teruskan bersama kami di Astro Awani untuk perkembangan tersebut. Saya Rizal Zulkafli, ini adalah Niaga Awani yang kami bawakan selama sejam untuk anda. Salam hormat.